Bersama Cikgu A, Guru Bahasa Melayu anda. Pada hari ini, beliau akan berkongsi dengan anda berkaitan dengan bahasa Melayu. Malam indah, bintang berkelipan. Langit cantik di tengah segara, di bilik darjah masa hadapan. Insan terdidik negara sejahtera. Apa khabar anak-anak dan calon-calon SPM? Salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua. Pada hari ini anda akan bersama dengan cikgu AA anda untuk mengupas satu daripada soalan dalam kertas 1 Bahasa Melayu, iaitu karangan respon terhad dalam bahagian A. Baiklah, adakah anda tahu sebenarnya apa yang akan kita belajar pada hari ini? Baik, jadi untuk pengetahuan anak-anak semua, cikgu ambil satu daripada kemahiran dalam DSKP anda 3.31, iaitu kemahiran menulis untuk melengkapkan maklumat dengan membuat pertimbangan yang relevan dalam pelbagai bahan. Baik, jadi kemahiran ini sebenarnya berkerapat dengan penulisan dan tak lain tak bukan penulisan karangan respon terhad di dalam kertas 1 bahagian A. Jadi pada hari ini cikgu cuba membimbing dan berbincang berkaitan dengan penulisan karangan jenis resume. Adakah anak-anak sudah belajar karangan jenis ini di sekolah? Baik, menulis resume merupakan satu kemahiran menulis untuk karangan respon terhad dan merupakan karangan berformat. Sebenarnya karangan ini baru diperkenalkan dalam tingkatan 4 dan tingkatan 5 dengan ada hasrat untuk membantu pelajar-pelajar lepasan SPM yang berkemungkinan akan menyambung pelajaran atau ada yang mungkin bekerja. Jadi kemahiran menulis resume ini sebenarnya bertujuan untuk membantu anda membuat persediaan dan kesiapsiagaan anda berdepan dengan alam pekerjaan. Baiklah anak-anak, sebelum cikgu mengupas lebih lanjut berkaitan dengan karangan yang cikgu nyatakan tadi, iaitu karangan resume, ingin cikgu mengingatkan kembali dan juga memberikan panduan kepada anda untuk menulis karangan respon terhad ini. Ini sebahagian daripada ingatan dan juga panduan anda supaya anda lebih yakin dan bersedia untuk menjawab soalan karangan ini. Baik. Jadi masuk di sini anak-anak, walaupun sebelum ini awak memang sudah dimaklumkan dan diajar dan dibimbing oleh guru-guru anda di sekolah,
Tetapi sekali lagi saya nak berkongsi dengan anda berkaitan dengan panduan umum menulis karangan respon terakhir, sebab ada beberapa perkara yang perlu diambil kira berkaitan dengan perubahan-perubahan yang ada di dalam format baharu KSSM ini. Ya. Baiklah. Sebagaimana yang anda tahu, soalan bahagian A kertas 1 Bahasa Melayu SPM KSSM ini merupakan lanjutan ataupun kesinambungan kepada karangan berdasarkan bahan rangsangan yang anda jawab sebelum ini di dalam format lama. Ya. Baik. Anak-anak, karangan ini dan soalan bahagian ini wajib dijawab oleh calon. Ya. Maksudnya anda tidak ada pilihan. Jadi kali ini kita fokus kepada karangan resume sebab berdasarkan yang saya beritahu tadi, karangan ini merupakan karangan yang baru diperkenalkan kepada anda bagi format KSSM. Ya. Baik. Seterusnya, kalau dalam soalan format lama, bahan rangsangan yang diberikan kepada anda hanya satu. Baik. Tetapi dalam format yang baharu, bahan yang akan diberikan kepada anda merupakan kombinasi pelbagai bahan rangsangan yang berbeza tetapi mempunyai tema yang sama. Akan diberikan sebagai bahan rangsangan untuk menulis karangan anda. Ini bermakna anda perlu menjadikan bahan itu sebagai sumber maklumat untuk anda menghasilkan karangan anda. Ya. Baik. Yang dimaksudkan dengan pelbagai bahan rangsangan tadi, bahan rangsangan itu sebenarnya boleh terdiri daripada gambar ilustrasi, foto, gambar rajah, ilustrasi, kartun, iklan, peta, pelan, petikan umum, petikan sastra, puisi, catatan, dialog atau email. Baik, maksud di sini untuk sumber rangsangan anda akan diberikan pelbagai bahan di situ. Baik. Perkara yang paling penting dan anda mesti ketahui dan perlu diikuti seperti biasa ialah anak-anak berkaitan dengan panjang karangan anda. Ya. Antara 150 hingga 200 patah perkataan. Maksudnya, anda tidak boleh menulis kurang daripada 150 patah perkataan dan juga tidak boleh melebihi 200 patah perkataan. Mengapa? Apabila awak menulis kurang daripada 150 patah perkataan, ia akan memberi implikasi kepada markah anda. Apa pula kalau melebihi 200 patah perkataan? Biasanya dalam sesebuah karangan dia ada 3 bahagian. Betul? Yang pertama ialah bahagian pengenalan, yang kedua ialah bahagian isi dan yang ketiga ialah bahagian penutup. Andai kata anda menulis lebih daripada 200 patah perkataan, pada masa yang sama, jumlah patah perkataan awak dan bahagian penutup karangan anda tidak dalam lingkungan 200 patah perkataan.
Apa implikasinya, anak-anak? Baik, implikasinya ialah karangan anda tidak lengkap. Maksudnya awak hanya buat bahagian pengenalan dan isi sahaja dan tak ada penutup. Maksudnya anda tidak akan mendapat karangan yang lengkap dan ini boleh menjadikan karangan awak tidak cemerlang atau berada di tahap yang di bawah kepujian. Ya. Baik, jadi ini awak mesti buat dan perhatikan, teliti dan ambil kira secara berfokus. Jangan abaikan maksud ini. Ya, okey. Baik, sebagaimana kebiasaan untuk karangan respon terahat, markahnya ialah 30 markah. Diberikan dan diperuntukkan untuk soalan bahagian ini. Baik, sebenarnya kelas 30 markah ini amat besar maknanya bagi anda. Dan karangan respon terahat merupakan satu bahagian yang boleh anda mendapat markah yang besar, yang banyak sekiranya anda mengikut panduan dan juga format yang telah ditetapkan. Okey. Maknanya awak mesti di sini jumlah patah perkataan harus diambil kira dengan betul-betul, ya. Okey. Seterusnya anak-anak. Dah kita mendapat panduan umum ini. Cikgu ingin menyentuh sedikit, ya, kriteria karangan respon terahat yang baik. Yang baik, ya. Yang cemerlang itu nanti kamu akan buat yang lebih baik daripada apa yang cikgu nyatakan di sini. Baik, sesuatu karangan yang baik harus memenuhi syarat-syarat yang berikut. Dengar, ya. Pertama, memenuhi dan menepati kehendak arahan soalan. Jadi maksudnya awak mesti baca dan patuhi kehendak arahan soalan. Mempunyai isi-isi penting yang cukup. Jadi maksudnya isi-isi itu berkaitan dengan kehendak soalan, ya. Idea yang relevan dan tersusun, perenggan yang padu, menggunakan bahasa yang gramatis dan bervariasi, menggunakan kosakata yang luas dan tepat, menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul, serta menggunakan wacana yang lengkap dan ungkapan yang menarik. Baik, masuk di sini kelasnya. Ini package yang memang sudah ada dalam penerangan guru anda di sekolah dan anda juga sudah mempraktikkan amalan ini. Jadi teruskan, ya. Baiklah anak-anak, ya. Apa itu resume? Sebelum ini mungkin anda selalu mendengar resume ini ataupun anda pernah melihat resume, tetapi anda tidak tahu bahawa itu merupakan satu daripada perkara yang penting anda ketahui sebelum anda menjejakkan kaki ke alam pekerjaan. Baik, jadi pada hari ini sebenarnya cikgu sangat suka berkongsi dengan anda membincangkan berkaitan dengan resume. Sekali lagi cikgu juga nak anda mengetahui mungkin ada dalam kalangan anda pernah melihat kakak atau abang anda mengisi atau membuat resume ini semasa dia ingin memohon sesuatu pekerjaan. Jadi, anak-anak, kita cuba mengupas dan cikgu ingin memberitahu anda apakah itu resume sebenarnya. Bak kata, tak kenal maka tak cinta. Baik.
Jadi apabila anak-anak sudah mengetahui karangan ini nanti, cikgu sangat pasti anda akan mudah untuk memilih karangan ini dan menjawab soalan karangan ini dalam peperiksaan nanti. Baik, seterusnya kita lihat dahulu yang pertama, maksud resume. Secara amnya anak-anak, resume ini sebenarnya merupakan bahagian yang mengandungi keterangan ringkas ya, tentang diri, pendidikan dan juga pengalaman. Maksud di sini ialah berkaitan dengan pendidikan ini, tahap pendidikan anda sama ada peringkat sijil pelajaran Malaysia, diploma maupun peringkat ijazah. Ya. Manakala bahagian pengalaman ini pula ialah berkaitan dengan perkara yang anda perlu nyatakan apabila anda ingin memohon pekerjaan di jabatan atau di syarikat yang lain. Maksudnya, berkaitan dengan pengalaman anda bekerja sebelum di tempat yang baharu. Ya. Baik, sebenarnya resume ini, kelas atau anak-anak, sebenarnya digunakan untuk memohon pekerjaan. Ya, memohon pekerjaan dan digunakan bagi memudahkan bakal majikan kita untuk mengetahui secara umum siapa diri kita sebenarnya. Maksudnya di sini, dalam awak membuat resume ini, anda mesti membuatnya dengan tujuan majikan akan tertarik dan berminat untuk mengambil anda sebagai pekerja di syarikatnya atau digunakan oleh penemuduga untuk mengetahui siapa diri anda melalui resume itu. Sebab itulah resume ini mesti anda buat dengan sebaik yang mungkin. Maksud di sini anak-anak, bagi anda yang dalam tingkatan 4 dan 5, resume ini dibuat dan diperkenalkan kepada anda supaya nanti apabila anda lepas SPM, mungkin ada dalam kalangan anda yang ingin meneruskan pelajaran, tak ketinggalan juga yang mungkin nak bekerja. Jadi resume ini sangat berguna kepada mereka yang ingin memohon pekerjaan. Jadi maksud di sini, apabila awak sudah belajar karangan jenis resume ini, pada masa yang akan datang, awak sudah ada pengetahuan asas, tak banyak tetapi boleh membantu anda untuk anda membuat resume sebelum anda memohon sesuatu pekerjaan. Baiklah. Karangan resume ini karangan berformat atau tidak berformat? Anak-anak, karangan ini sebenarnya ialah karangan berformat. Namun demikian, buat masa sekarang, karangan resume ini tiada format yang spesifik. Maksudnya, bentuk karangan ini pelbagai. Jadi ketetapan yang perlu anda ambil sekarang anak-anak, anda perlu biasakan diri anda mengikut format
yang dipelajari dalam kelas atau dibaca. Tak ketinggalan juga yang anda dengar melalui video pembelajaran daripada guru-guru yang lain berkongsi berkaitan dengan resume ini. Jelas, Baik, seterusnya. Kalau nak lihat di sini kelas atau anak-anak, resume ini tadi sebenarnya dah saya nyatakan memberi pendedahan kepada pelajar untuk menulis resume sebagai persediaan untuk memohon pekerjaan nanti. Jadi maksudnya usaha kita sebagai warga pendidik ingin menyediakan diri anda agar bersedia sebelum anda melangkah ke alam pekerjaan. Baik. Jadi, tak rugi bagi anda untuk mengambil berat karangan jenis ini, iaitu resume. Dalam anda menambahkan ilmu untuk peperiksaan, sebenarnya anda belajar karangan jenis ini satu daripada peluang kepada anda untuk membuat dan menulis karangan resume. Pada masa yang sama, anda bersedia untuk peperiksaan anda dan juga bersedia untuk ke alam pekerjaan. Iaitu langkah yang pertama, resume. Baik anak-anak, lepas ini kita akan melihat lebih dalam resume ini mengikut kapasiti kita sebagai pelajar di sekolah. Ya. Baiklah, sekarang cikgu paparkan contoh iklan jawatan kosong yang biasa dan ada di dalam surat khabar atau media massa yang boleh digunakan sebagai bahan rangsangan untuk soalan karangan respon terhad. Berikut adalah beberapa contoh yang boleh anda lihat dan mengandungi beberapa maklumat yang berguna dan sesuai untuk dijadikan sebagai rangsangan kepada anda untuk membuat karangan jenis resume. Baik, biasanya apakah maklumat yang mesti ada dalam sebuah iklan untuk jawatan kosong yang cuba digunakan di sini, anak-anak? Apa dia? Ya, betul Baik. Yang pertama ialah kalau anda lihat di sini, yang mesti ada ialah nama jawatan kosong itu. Ya, kalau tengok jadual ataupun iklan ini, yang pertama ialah pembantu pengurus kewangan dan yang kedua jurulawat terlatih. Baik, dalam iklan juga dia mesti kadang-kala ada mengandungi syarat dan kelayakan kelayakan. Dan juga maklumat yang lain, misalnya bidang kuasa dan juga maklumat cara anda membuat permohonan. Dan tak lupa juga dia ada alamat yang digunakan sebagai tempat anda menghantar resume awak itu tadi Okay. Baik, kalau anda lihat di sini, anak-anak, semua maklumat ini amat penting untuk anda jadikan sebagai isi dalam resume anda. Ini contoh-contoh iklan jawatan yang selalu digunakan Okay. Baik. Nah, kita lihat contoh dia dulu macam ni Okay. Jelas Baik.
Baiklah, sekarang cikgu paparkan bentuk atau gambaran format resume yang cikgu fikir sesuai dan relevan digunakan oleh anda menulis resume. Baik, kalau lihat dalam gambar aja yang cikgu paparkan di situ, sebenarnya ada beberapa perkara yang mesti ada dalam gambaran format ini ya. Okey. Yang pertama mesti ada maklumat peribadi, maklumat pendidikan, pengalaman kerja, kelebihan dimiliki, kemahiran berbahasa, rujukan peribadi. Dan yang terakhir, kalau awak lihat di sebelah ini, ada 9 perkara yang mesti ada dalam resume itu. Okey. Baik. Yang pertama di sini, kalau lihat, tajuk dia resume. Kemudian jawatan yang dipohon. Baik. Kemudian yang kedua adalah objektif dan potensi diri. Tulis di sini Baik, semua ini nanti akan cikgu bincangkan secara mendalam selepas ini ya. Ini gambaran format dia saja Okey, yang ketiga adalah maklumat peribadi. Yang keempat latar belakang pendidikan. Ini berkaitan dengan akademik yang awak dapat Yang kelima ialah pengalaman kerja. Yang keenam anugerah pencapaian. Yang ketujuh kemahiran khusus. Maksudnya bahasa, komputer dan sebagainya. Dan yang ke-8 ialah harapan dan yang ke-9 ialah rujukan. Baik, ini adalah gambaran format versi yang cikgu gunakan di sekolah juga untuk mengajar pelajar cikgu Baik. Jadi sekarang sebenarnya buat masa inilah format yang cikgu fikir relevan untuk anda gunakan. Dan tulis kemas-kemas seperti ini dan ikutlah cara ini dan juga boleh gunakan gambaran format yang awak jumpa atau yang diajar di sekolah anda, sebab format ini sekarang belum ada yang tetap maksudnya belum ada yang betul-betul dipakai, diguna untuk karangan resume peringkat sekolah Jadi kita gunakan ketetapan yang ada ini terlebih dahulu Berikut merupakan paparan contoh soalan yang biasa digunakan di dalam kertas peperiksaan anda. Untuk soalan bahagian A bagi karangan jenis resume. Biasanya dalam soalan itu mengandungi dua perkara yang perlu anda ambil perhatian. Yang pertama ialah arahan soalan Arahan soalan. Perkara kedua yang akan anda gunakan dan dianalisis ialah bahan rangsangan ini Kalau awak lihat di sini, rangsangan di sini. Biasanya bahan rangsangan ini memaparkan beberapa iklan jawatan kosong yang akan anda jadikan sebagai sumber mendapatkan rangsangan dan maklumat untuk diisi dalam karangan anda nanti Paparan seterusnya merupakan gambaran contoh jawapan yang lengkap bagi jawapan karangan jenis resume berdasarkan format yang cikgu cuba jelaskan nanti, dan juga berdasarkan rangka atau gambaran format
yang cikgu jelaskan sebentar tadi. Ya. Cikgu harap anak-anak dapat melihat gambaran yang lengkap ini. Buat masa ini yang cikgu gunakan untuk kita buat karangan jenis resume. Ya. Baiklah, anak-anak, sebentar tadi anda telah pun diberikan input berkaitan dengan gambaran karangan jenis resume. Dan sekarang, cikgu fikir kita perlu melihat dan cikgu akan bantu anda membincangkan dan menjelaskan teknik-teknik yang perlu anda ambil untuk menjawab soalan jenis ini. Baik, yang pertama di sini anda perlu baca dan teliti soalan. Masa anda membaca dan meneliti soalan, anda perlu melihat dua perkara ini. Yang pertama ialah arahan soalan dan yang kedua ialah iklan yang digunakan sebagai bahan rangsangan di sini. Baik, untuk memudahkan anda mengkaji soalan, anda perlu melihat aspek yang pertama, jenis pekerjaan, rancang maklumat diri anda. Dalam perkara ini, anda boleh reka maklumat bersesuaian dengan iklan yang anda pilih nanti. Rancang pengalaman kerja anda, ini pun boleh reka. Yang penting mesti relevan dengan iklan yang anda pilih. Yang seterusnya, anda perlu meneliti iklan dan menganalisis iklan. Anda boleh label atau bulatkan maklumat yang penting mengikut gaya dan kaedah anda sendiri. Maksud sini, mengikut kesesuaian dan keselesaan anda untuk membuat contengan dan catatan sebelum anda menjawab soalan. Terutamanya untuk merangka dan memikirkan aspek yang cikgu nyatakan sebentar tadi. Baiklah, langkah yang pertama, anda perlu baca dan fahamkan arahan atau kehendak soalan. Baik, cikgu bacakan soalan ini untuk kita kaji dan nilai bersama-sama. Iklan-iklan di bawah ini menunjukkan sebahagian daripada iklan kerja kosong. Berdasarkan iklan-iklan yang diberikan, sediakan resume diri anda yang lengkap bagi permohonan satu pekerjaan yang anda minati. Panjangnya resume anda hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Baiklah anak-anak, perkara yang penting perlu anda lihat dan tekankan di sini ialah iklan kerja kosong. Sediakan resume diri anda yang lengkap. Kemudian satu pekerjaan yang anda minat berdasarkan iklan di dalam soalan anda. Dan seterusnya, jumlah patah perkataan antara 150 hingga 200 patah perkataan. Perkara-perkara ini menjadi indikator kepada anda untuk menulis dan membuat rangka karangan anda seterusnya. Seterusnya, langkah kedua, kita menganalisis iklan yang diberikan kepada anda. Tadi ada beberapa iklan dikemukakan dalam soalan tersebut. Dan sekarang kita cuba lihat aspek-aspek yang mesti ada
dan dijadikan sebagai petunjuk kepada anda. Yang pertama, dalam iklan ini ada satu jawatan kosong di situ, iaitu jurulatih kecergasan. Yang kedua, terdapat dalam iklan ini ialah syarat kelayakan. Baik, di sini anak-anak, syarat yang dikemukakan ialah ijazah diploma sains sukan atau berkaitan dengan kecergasan, sijil-sijil yang berkaitan dengan sukan dan iktiraf setaraf dengannya. Baik. Yang ketiga, di situ ada ciri pekerja yang diperlukan. Jadi di sini nanti anda boleh gunakan maklumat-maklumat ini untuk diisi mengikut kriteria dalam resume anda. Masih lagi dalam langkah kedua menganalisis iklan. Baik, dalam iklan yang kedua ni ada dinyatakan nama jenis sukan, iaitu sukan memanah. Dan juga taraf jawatan ini, iaitu kontrak. Dan juga ada tarikh tutup pendaftaran bagi jawatan ini. Baik, jadi nanti kesemua maklumat ini perlu anda ambil kira yang banyak memberi maklumat kepada anda. Baiklah, seterusnya untuk iklan yang ketiga, perkara yang ada di sini anak-anak ialah ada menyatakan grade gaji. Ada dinyatakan dan anda juga memberikan maklumat tentang lingkungan grade yang boleh memohon jawatan ini. Baik, jadi maksudnya di dalam jawatan ini dia ada memberikan maklumat yang agak sedikit, iaitu berkaitan dengan gaji yang digunakan sahaja. Manakala dalam iklan yang keempat, iklan ini ada menyatakan bila kerja kosong ini ditawarkan dan juga ada menyatakan grade jawatan dan juga jawatan. Dan anda menulis berkaitan dengan laman web yang boleh anda akses untuk anda membuat permohonan. Dan juga ada dinyatakan lokasi yang sangat jelas di sini berkaitan dengan permohonan anda nanti. Baik, begitulah tadi antara analisis untuk iklan-iklan yang ada. Baik, daripada maklumat yang ada ini tadi, anda sudah boleh membuat keputusan jawatan mana yang akan anda pilih. Baiklah anak-anak, setelah anda menganalisis setiap iklan yang ada dalam kertas soalan anda, tibalah masa untuk membuat keputusan. Baik, keputusan yang anda pilih nanti mestilah berdasarkan iklan yang anda suka. Yang kedua, anda perlu pilih iklan yang anda faham kehendaknya. Maksudnya, di dalam iklan itu mesti banyak mengandungi maklumat yang anda senang untuk tulis dan catat di dalam resume anda. Yang ketiga, iklan yang memberikan banyak maklumat kepada anda di situ. Baik, anak-anak, mungkin awak sudah jelas apakah iklan yang mungkin sesuai dan relevan untuk kita pilih seandainya kita ingin menulis karangan resume. Sudah? Okey. Masih lagi langkah ketiga. Ya, tadi cikgu ada tanya. Nampaknya ramai yang bersetuju dengan cikgu, iaitu kita memilih iklan yang pertama. Mengapa? Sebab iklan yang pertama ini ada menyatakan beberapa maklumat yang penting dan banyak perkara yang anda dapat daripada iklan ini
yang boleh dimasukkan di dalam jawapan anda nanti. Jelas ya? Baiklah anak-anak, daripada iklan yang ada, sekarang ini cikgu ingin nyatakan cadangan maklumat yang ditulis dalam resume anda nanti ya. Baik, kalau lihat di dalam bahan yang cikgu kongsikan ini, di sini sebenarnya sama dengan gambaran format yang cikgu telah bincangkan tadi ya. Baik, yang pertama dalam maklumat yang perlu tulis dalam resume anda ialah jawatan yang dipohon, objektif dan potensi diri, maklumat pribadi. Ini sebenarnya boleh anda reka ya. Latar belakang pendidikan. Ini juga boleh anda reka berdasarkan yang terdapat dalam iklan tadi. Pengalaman kerja seandainya anda pernah bekerja di tempat lain sebelum itu. Anugerah pencapaian kemahiran khusus ya. Baik, kalau tadi kita pilih tentang jurulatih. Jadi anda perlu kaitkan dengan kemahiran yang ada. Rujukan ini maksudnya pihak yang boleh dihubungi oleh majikan sekiranya mereka ingin merujuk berkaitan dengan siapa diri kita. Dan yang ke-9 ialah harapan ya. Maksudnya apakah harapan anda untuk memilih jawatan yang anda minati tadi ya. Baiklah anak-anak, sekarang cikgu tunjukkan contoh jawapan karangan resume berdasarkan iklan yang cikgu pilih sebentar tadi ya. Baik, yang pertama kita akan lihat bahagian pendahuluan. Dalam bahagian ini, di atas karangan anda tulis perkataan resume. Kemudian 1.0 awak tulis jawatan yang dipohon. Kalau dalam iklan tadi ialah jurulatih kecergasan program Face Malaysia X ya. 2.0 objektif dan potensi diri. Baik, dalam aspek ini anda boleh lihat dan baca objektif yang boleh menyentuh majikan anda supaya mereka dapat melihat apa tujuan anda memilih jawatan ini dan juga potensi diri anda yang berkaitan dengan jawatan yang anda pilih tadi. Seterusnya dalam bahagian isi 1 mengandungi maklumat pribadi iaitu 3.0 maklumat pribadi anda sendiri ataupun anda boleh reka maklumat pribadi ini. Yang penting anda reka mengikut maklumat yang relevan dengan situasi yang ada di dalam iklan yang anda pilih tadi. Lengkapkan kesemuanya mengikut senarai yang ada. Baik, jadi maksudnya boleh reka. Baik, untuk isi yang kedua 4.0 berkaitan dengan latar belakang pendidikan atau akademik. Baik, dalam konteks iklan yang cikgu pilih tadi, cikgu senaraikan 4 latar belakang pendidikan yang bersesuaian dengan jawatan yang cikgu pilih tadi. Baik, kalau baca di situ, dia bermula dengan CJPT3, SPM, Ijazah Sarjana Muda Sains Sukan, UiTM Shah Alam, sijil berkaitan dengan kecergasan peringkat kebangsaan dan sebagainya dekat situ. Manakala 5.0 pengalaman kerja. Baik, di sini kita boleh reka dan tulis ya berkaitan dengan pengalaman anda bekerja sebelum ini dan pastikan berkaitan dengan jawatan yang anda pilih sekarang. Dan ini juga boleh anda reka dan relevan dengan jawatan anda. Baik, di sini ada contoh
yang cikgu telah buat. Baiklah, untuk isi ketiga 6.0 di situ berkaitan dengan anugerah pencapaian. Anugerah pencapaian ini juga kita boleh reka dan pastikan berkaitan dengan jawatan kita. Kalau dia berkaitan dengan sukan, kita pastikan kita menulis beberapa anugerah dan pencapaian yang berkaitan dengan sukan. Kalau tengok contoh yang cikgu buat dekat sini, yang pertama, tokoh sukan olahraga peringkat kebangsaan 2020 dan seterusnya di sini. Baik, 7.0 kemahiran khusus. Baik, dalam kemahiran khusus ini perkara yang selalu ditulis ialah pertama, kemahiran bahasa, dan yang kedua, kemahiran tambahan. Baik, kemahiran bahasa ini boleh letak selain daripada bahasa yang anda tuturkan sendiri, iaitu bahasa ibunda. Kemahiran tambahan anda mesti buat yang berkaitan dengan jawatan yang anda pilih. Contoh yang cikgu berikan dekat sini ialah berkebolehan dalam pengucapan awam, memiliki diploma dalam teknologi maklumat, memiliki sijil dalam kejurulatihan kecergasan. Kesemua ini membantu anda untuk mudah mendapatkan jawatan yang anda mohon sebab berkaitan dengan maklumat jawatan. Seterusnya anak-anak, bahagian penutup. Di situ dinyatakan 8.0 rujukan. Baik, awak jangan salah faham, rujukan di sini sebenarnya ialah orang atau sesiapa yang boleh dihubungi untuk mengesahkan bahawa anda memang layak untuk menerima jawatan ini. Misalnya tempat anda belajar dahulu dan juga majikan anda yang sebelumnya. Baik, untuk rujukan ini jangan pula letak ahli keluarga anda dekat situ. Jadi yang paling penting, rujukan ini pihak majikan anda yakin bahawa anda sememangnya layak untuk mendapat jawatan tersebut. 9.0 pula berkaitan dengan harapan. Baik, di sini cikgu menulis, semoga permohonan saya dipertimbangkan oleh pihak tuan bagi kelangsungan rasa cinta terhadap sukan dan keperluan keluarga. Dan biasanya untuk harapan ini, biarlah menyentuh perasaan majikan anda. Biar mereka ada rasional yang relevan untuk memilih anda bekerja dengan mereka. Dan yang terakhir, jumlah patah perkataan. Baik, jumlah patah perkataan ini jangan tulis lebih daripada berapa? 200 patah perkataan. Dan di sini cikgu tak perlu nak maklumkan kepada anda kaedah-kaedah menulis dan mengira. Sebab anda sudah belajar semua ini di sekolah. Baiklah anak-anak Tadi cikgu telah kupas dan bincang secara panjang lebar berkaitan dengan teknik menulis karangan resume. Baik, jadi sekarang cikgu berikan tugasan kepada anda berdasarkan soalan yang terdapat di bawah. Soalan-soalan ini boleh anda cuba di rumah dan perhatikan kaedah-kaedah yang telah cikgu berikan sebentar tadi. Dengan ini, harapan cikgu sangat besar kepada anda, anak-anak dan calon-calon SPM, supaya dapat menimba pelbagai ilmu dan maklumat daripada perbincangan cikgu sebentar tadi.
Sekian sahaja untuk kali ini daripada Cikgu AA anda. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.